forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Ramai terhadap isu SPRM bongkar sebuah syarikat di Kedah tipu bekalan beras. Saya baca detail sedikit tuan-tuan. SPRM berjaya membongkar satu kegiatan penipuan pembekalan beras sebanyak 28,000 tan metrik bernilai 100 juta melibatkan sebuah syarikat di Kedah yang menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan bahan makan ruji itu di negara ini. Okey, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Balik pada negara kita sekarang ni, saya ucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kabarnya ia telah pun memulakan siasatan berhubung kepincangan dalam pengedaran beras negara selepas ia berjaya membongkar kegiatan penipuan pembekalan sejumlah 28,000 tan beras, iaitu bernilai sekitar 100 juta ringgit di negeri Kedah. Kegiatan penipuan itu terbongkar apabila SPRM mengesan berlakunya aktiviti yang mencurigakan dan adanya unsur rasuah membabitkan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri Kedah saudara bernilai 100 juta. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Syamuddin Hashim, ketika dihubungi oleh Bertian Harian secara ini, memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jadi berdasarkan kontrak, syarikat tersebut katanya membuat pinjaman bank kira-kira 30 juta sebagai pembiayaan projek beberapa tahun lalu. Jadi menurutnya pengarah syarikat itu bagaimanapun berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri itu untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras tahun. Itu ia bernilai lebih kurang 100 juta. Tapi bekalan itu tidak dibuat. Syarikat terbabit juga dikatakan sudah pun menerima jumlah kira-kira 30 juta menerusi beberapa transaksi. Suspek juga dikatakan sudah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran palsu kepada pihak bank untuk proses permohonan pembiayaan pinjaman, kata SPRM, saudara. Jadi unsur-unsur rasuah nampaknya berterusan lah. Sebab itu sekarang, saudara, dalam keadaan kita mengalami permasalahan sistem makanan, keterjaminan makanan yang agak sukar, agak sulit yang kita alami. Kita masuk era yang tidak pernah terjangka oleh fikiran kita. Dan sudah sampai masanya pihak pimpinan negara memikirkan, khususnya kerajaan Madani, saudara, untuk kita mengadakan kawalan, catuan, pembelian atau kelayakan untuk membeli barang-barang keperluan yang bersubsidi. Seperti gula, beras, tepung, minyak masak, petrol, diesel dan sebagainya yang hanya dikhususkan untuk rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengalaman biru. Mereka ini saja yang layak membeli. Tapi untuk mereka daripada negara luar, negara-negara jiran tapi tidak memiliki kad pengenalan biru, mungkin ada yang menggunakan kad pengenalan merah sebagainya, maka harga yang dikenakan kepada mereka bukanlah harga bersubsidi. Dan secara itu sepatutnya dilakukan sebab sekarang ni kita harus jaga rakyat kita sendiri, saudara. Sebab saudara jangan ingat, saudara, bahawa kadang-kadang kita baik-baik sangat, orang datang, mereka bebas, mereka punya wang, dan kadang-kadang pembelian mereka juga melampau-lampau hingga mengakibatkan terjejas keterjaminan makanan dalam negara kita, terutama barang-barang ataupun makanan yang disubsidikan oleh kerajaan. Janganlah biarkan orang luar pula dapat subsidi. Subsidi ini untuk rakyat kita. Saudara, ini kena jelas sebab dari rakyat, ia datang kepada rakyat lah ia sepatut diberikan. Kerana subsidi itu datang daripada kantung poket rakyat, saudara. Sebab segala saya lihat sendiri, macam di Indonesia, kalau saudara naik train, sekarang ni ada dia punya kereta api laju dari kota Jakarta ke Bandung. Kalau anda tidak mampu memperlihatkan atau mempamerkan kad kewarganegaraan, maka anda besar kemungkinan tidak akan mendapat harga yang sebagaimana ditawarkan pada rakyatnya. Itu macam sekarang ni kata train murah daripada kota Jakarta ke Bandung. Untuk rakyat dia murah. Tapi kalau kita pergi, saya dipahamkan, kita kena bayar harga yang mahal lah. Sepatutnya kita laksanakan sebegitulah. Saya bukanlah nak marah pada orang. Tidak, itu sewajarnya. Itu adalah tindakan wajar yang dilakukan oleh pimpinan negara tersebut. Kita harus mencontohi sesuatu yang baik. Saudara,
Dan sejak dibawa pulang ataupun pemulangan semula daripada Amerika, iaitu Roger Ong, saya melihat banyak orang bertanya dengan saya kenapa saya tak ulas. Saya kata saya kena perhatikan satu-satu sebab akhirnya kita melihat tekad itu Perdana Menteri ke-10 PMX melakukan segala apa yang perlu semata-mata untuk mendapatkan kembali dana 1MDB daripada syarikat Goldman Sachs. Itu lebih penting dahulu sebab wangnya banyak. Jadi kerajaan perpaduan sekarang ni mahu mengembalikan semula dana sebut kepada rakyat untuk banyak keperluan yang kita gunakan. Jadi sebab itu PMX kita ni sekarang ni sedang mendesak untuk rundingan semula perjanjian yang dulu dipersetujui oleh Perdana Menteri terdahulu yang kita merasakan tidak wajar. Sebab itu beliau telah pun melantik Datuk Johari Ghani untuk menjadi perantara berbincang dengan syarikat Goldman Sachs. Sebab bagi saya merasakan tindakan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu wajar sebab wang negara yang diseleweng, yang disonggelap oleh Goldman Sachs itu perlulah dipulangkan balik. Dan sebab itu saudara, kepulangan Roger Ong sebagai saksi utama dalam kes UNDP pastilah akan meningkatkan peluang pada negara kita untuk mendapatkan pulangan kewangan kita yang sepatutnya daripada Goldman Sachs. Bukan dengan harga tawaran, tak ada. Kalau kamu dah curi 10 juta, bayar balik 10 juta. Ini bukan 10 juta saya. 29 bilion saya. Itu keadaannya. Dan banyaklah. Kita tunggu. Tapi hari ini perbicaraan berjalan di Mahkamah Putrajaya. Tapi Roger Ong masih belum dikemukakan sebagai saksi utama. Belum lagi, saudara. Sebab itu bila ada orang bertanya tadi di Parlimen, di Putrajaya orang berjumpa dengan Menteri Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, beliau menyatakan bahawa sebarang pertuduhan ke atas bekas pegawai bank Goldman Sachs iaitu Roger Eng Chong Hua berhubung dengan skandal YNDB itu bergantung pada hasil siasatan pihak berkuasa. Jadi katanya buat masa ini terlalu awal untuk beliau menjangkakan sama ada Robert ini akan didakwa di negara ini ataupun tidak. Namun antara objektif yang diberi penekanan ialah bagaimana lelaki berkenaan boleh membantu untuk mengembalikan semula aset milik rakyat. Beliau mengesahkan bahawa Roger Eng dibawa pulang ke Malaysia oleh pasukan polis di Raja Malaysia PDRM dan perancangan itu telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Rundingan demi rundingan dilakukan, saudara. Itu apa yang berlaku pada negara kita. Kita tunggulah, saudara, pengumuman demi pengumuman yang akan dibuat oleh pimpinan negara. Baik, saudara. Saya yakin saudara tentu ingin mengetahui banyak cerita hari ini sebab saya pun berada di Parlimen, saudara. Tapi bagaimanapun, sebagai yang saya jangkakan adalah berlaku sedikit tapi taklah berterusan. Apabila masih lagi ada ciri-ciri unsur-unsur petikaman lidah antara ketua pembangkang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya merasakan tak ada keberuntungan untuk rakyat pun. Tapi itulah juga yang dijelemakan. Sebab itu hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dia membidaslah ketua pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin supaya lain kali katanya kena baca jawapan apa saja yang beliau lontarkan di luar negara itu, bukan sekadar cut and paste, potong tampal, kena baca keseluruhan. Sebab itu beliau menyarankan ahli Parlimen Larut itu supaya membaca keseluruhan temu bualnya bersama CNN sewaktu lawatannya ke Amerika menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 3 minggu lalu. Anwar berkata, itulah susulan dari pertanyaan Datuk Hamzah Zainuddin dalam soal tambahannya. Kononnya Perdana Menteri tidak menjawab dengan baik berkenaan kerangka ekonomi madani semasa wawancara bersama CNN. Itu pun nak jadikan isu, saudara. Bagi saya yang paling penting sekarang ni perbincangan tentang rakyat. Begitu juga tadi juga saya lihat ahli Parlimen di Tanah Merah isu gambar vape. Dia kata dia tak isap vape tapi gambar tu salah tangkap, orang menuduh bahawa itu vape, sebenarnya itu pen katanya. Dah itu pun mengambil masa di Parlimen, saya ingat dah 15 minit. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita berharap kerajaan mengambil tindakan tegas lah kepada kata-kata sorak beras tempatan ni. So, setahu saya lah selepas beras import tu naik harga. So, mungkin sebagai
yang duk viral sekarang dia cakap dia tukar kampik beras. Daripada beras tempatan, tapi dia jual masuklah kampik beras import, so untung lebih. So tapi yang naik ni beras ni mungkin kita beli sebulan sekali atau sekali kita pakai 10 kilo ke 15 kilo macam tu lah. Tapi alhamdulillah sekarang harga ayam apa semua dah turun. So bagi mereka yang selalu makan ayam tu, yang nak makan ayam, so kita tahu lah harga ayam sekarang daripada dulu RM9.40, RM10. Sekarang harga tinggal RM7.80, RM8.20 macam tu lah. Okay, mari terus menyokong kerja Ampu pada Nafiq Assalamualaikum.